Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemilik software single face dari syarikat kami. Sama ada tuan-tuan baru berminat untuk sertai ataupun tuan-tuan dah pun miliki software kami, tuan-tuan boleh tonton video ni. Ini adalah video tutorial penuh cara penggunaan software single face daripada syarikat kami. Okey, video ni agak panjang jadi kita akan explain satu persatu dan tuan-tuan boleh tengok step by step macam mana cara menggunakan software ini. Okey, untuk pertama sekali tuan-tuan boleh pergi dekat bahagian software papan agihan. Okey, dekat sini adalah software yang tuan-tuan tengok dalam iklan. Okey, dan ini saya akan tunjuk tuan-tuan cara bagaimana menggunakannya secara tutorial penuh lah. Okey. Jadi untuk pertama sekali tuan-tuan boleh pergi dekat bahagian beban aksesori pendawaian. Okey, dekat sini kalau tuan-tuan tengok dia boleh isi nama pelanggan. Okey, tuan-tuan boleh isi saja. Contoh dekat sini saya letak nama Aziz. Okey, contohnya. Okey, dan tarikh ni tuan-tuan boleh tekan dan dia akan masuk automatik tarikh hari inilah. Okey, automatik. Dan juga untuk seterusnya tuan-tuan juga boleh tulis tuan-tuan boleh tulis dekat bahagian ruang tamu. Okey, bagaimana dia untuk bahagian beban aksesori ni saya nak explain dulu sebelum tuan-tuan gunakan. Okey. Okey, untuk sistem software kami, dia akan buat calculate secara automatik. Okey, mengikut ruang-ruang yang tuan-tuan nak wiring lah. Okey, dia akan calculate daripada segi DB fuse dan juga aksesori. Okey. First sekali dia akan kirakan tuan-tuan punya MCB, kesesuaian MCB tuan-tuan. Okey, dia akan kirakan base pada berapa unit soket, berapa unit lampu, berapa unit aircon, berapa unit water heater dan sebagainya lah. Okey, ini adalah load-load yang kita biasa ada dekat rumah. Jadinya dia akan tolong calculatekan kepada tuan-tuan secara automatik. Okey, jadi dekat sini dia akan calculate base pada setiap ruang. Dia bukan kira satu rumah. Jadi dia minta detail secara terperinci supaya tuan-tuan boleh dapat lihat secara terperinci setiap ruang yang tuan-tuan buat wiring tu berapa fuse DB yang diperlukan. Jadinya okey, contohlah dekat sini saya gunakan ruang tamu 1. Okey, ruang tamu 1 ni saya ada 4 lampu, 4 soket, 4 lampu, 1 kipas dan juga 1 aircon. Okey, contoh Okey, contoh saya gunakan. Jadi dekat sini saya nak calculate agak-agak berapa fuse yang saya perlukan untuk satu ruang tamu saya ni. Okey, jadi saya tekan gambar dekat ruang tamu ni dan saya tekan kiraan fuse papan agihan. Okey, dia akan auto calculate dekat bahagian sini. Okey. Jadi ini dia akan auto calculate untuk bahagian satu lah, maksudnya ruang tamu dulu. Okey, lepas tu next tuan-tuan boleh tekan kiraan senarai aksesori. Jadi tuan-tuan tekan saja ni, dia akan calculate dekat bahagian bawah ni pula. Okey, untuk senarai aksesori ni bermaksud tuan-tuan dia akan tolong calculatekan berapa senarai aksesori apa yang tuan-tuan perlu beli dekat kedai elektrik lah. Contohnya macam soket berapa biji. Jadi base pada tuan-tuan punya pendawaian tadi, dia akan calculate. Tapi tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan boleh edit. Contohlah dekat sini tuan-tuan nak beli kurang lagi ataupun mungkin lebih lagi, tuan-tuan boleh edit, tak ada masalah. Semua boleh edit, tak ada masalah. Okey, jadi cuma dia auto calculate. Jadi dia akan keluarkan kiraan base pada tuan-tuan punya ni lah. Okey. Jadi contohlah lepas tu kita akan masukkan pula ruang tamu 2. Okey, ruang tamu 2 ni saya nak letak soket, saya letak dua soket. Lampu saya nak letak contoh saya nak letak 4 lampu juga. Okey, kipas saya nak letak 1. Okey, dan juga saya nak letak ruang tamu 2 ni pun saya still nak pakai aircon juga. Okey, jadi saya tekan dekat bahagian kiraan fuse papan agihan ni, dia akan automatik tambah. Okey, dia akan automatik tambah. Tuan-tuan tak perlu risau, dia takkan kira manual lagi. Dia akan tambah base dengan, dia akan automatik calculate, maksudnya ruang tamu 1 dan ruang tamu 2. Jadi total ruang tamu 1 dan ruang tamu 2 ni dia akan calculate berapa fuse nak kena beli. Jadi sangat senang. Dan juga tuan-tuan tekan lagi gambar ni dan tuan-tuan terus masukkan kiraan senarai aksesori. Dan dia juga akan masukkan tambahan lagi lah. Okey, dekat sini soket 13A tuan-tuan kena beli 8 unit. Jadi dia akan bertambah lah ikut pada kesesuaian yang tuan-tuan nak buat wiring lah. Kenapa kita sediakan bahagian beban pendawaian aksesori ni mengikut ruang? Kerana tak semestinya tuan-tuan buat projek wiring sebiji rumah. Jadinya mungkin tuan-tuan dapat projek wiring dekat bahagian dapur saja, ataupun tuan-tuan dapat wiring dekat bahagian ruang tamu saja, ataupun customer nak tambah dekat ruang tamu mungkin 1 soket 1 lampu contoh. Jadi kat sini tuan-tuan akan dapat
calculate base pada setiap ruang tu. Jadi sangat-sangat membantu kita punya software. Okey, itu selesai bahagian sini. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah banyak lagi ruang-ruang yang tuan-tuan boleh calculate dan juga tuan-tuan boleh gunakan. Okey, seterusnya yang paling best sekali, tuan-tuan juga boleh cetak setiap pengiraan aksesori. Contoh yang pertama sekali kat sini kita boleh cetak kita boleh cetak dekat bahagian beban aksesori pendawaian ni. Contoh dekat sini kalau tuan-tuan tengok saya letak nama Aziz ni. Okey, maksudnya customer saya sekarang ni saya nak explain dekat dia yang segala pendawaian dia adalah mengikut apa yang dia nak lah. Contoh dia boleh semak semula. Okey, lagi satu contoh lah, selepas tuan-tuan dah kira semua, okey, tuan-tuan juga boleh padam. Contoh macam kat sini saya dah kira cuma ruang tamu 1 dengan ruang tamu 2. Jadi yang lain saya tak nak kira. Okey, jadi kat sini senang saja. Saya tekan saja yang warna merah ni, contoh bilik utama ni. Okey, saya tekan padam. Ya. Okey, saya tekan lagi dan saya akan padam semua sekali dan saya akan tinggalkan aksesori yang beban aksesori pendawaian yang saya nak sahaja. Okey, jadi saya akan cetak mengikut apa yang saya nak lah. Okey, dekat sini saya hanya perlu ruang tamu 1 dan ruang tamu 2 sahaja. Okey, jadi dekat sini saya dah selesai yang ini. Saya akan tekan untuk cetak okey, saya akan cetak tadi apa tadi? Beban aksesori pendawaian. Okey, beban aksesori pendawaian. Okey, saya akan tekan cetak dekat sini dan saya tekan cetak projek. Okey, saya akan tekan cetak projek. Okey, cetakan berjaya. Okey, nanti saya akan tunjuk tuan-tuan macam mana cara nak tengok dia punya cetakan dalam bentuk PDF. Okey, dia cetak ni dalam bentuk PDF. Okey, seterusnya kita akan cetak pula bahagian senarai aksesori. Okey, untuk yang tadi yang ni, Aziz ni tuan-tuan boleh forward dekat customer supaya customer boleh confirmation yang dia nak kita wiring hanya ini sahaja. Jadi tiada apa-apa tambahan. Jadi ini akan secure tuan-tuan punya pendawaian. Jadi tak adalah bila kita sampai dekat rumah customer cakap suruh tambah ni tapi nak harga yang sama. Jadi kita bagi dia ini bukti yang dia hanya suruh kita buat ini sahaja. Jadi kita boleh send dekat dia kalau dia kata confirm dan kita akan buka harga pula. Okey, jadi nanti saya akan tunjuk macam mana cara nak buka harga pula. Okey, ini adalah senarai, seterusnya adalah senarai aksesori. Okey, ini pula kita akan simpan. Okey, senarai aksesori ni adalah tuan-tuan boleh forward pada supplier. Okey, untuk supplier pada barang-barang elektrik lah yang tuan-tuan nak beli kat kedai elektrik mana tu, tuan-tuan boleh forward pada dia untuk dia readykan barang-barang yang tuan-tuan nak ni. Okey, dan juga ini juga tuan-tuan boleh cetak dalam bentuk PDF. Okey, di mana tuan-tuan boleh gunakan button cetak senarai aksesori. Okey, dekat sini tuan-tuan boleh edit boleh edit macam saya cakap tadi. Okey, tuan-tuan boleh edit. Okey, contoh tuan-tuan nak letak casing ni, contoh casing ni adalah 5 batang. Okey, 5 casing. Okey, contoh tuan-tuan nak letak. Okey, switch socket ni semua dah auto calculate. Ada part-part yang ada auto calculate lah, ada yang tak auto calculate. Jadi tuan-tuan kena edit sendiri. Okey, ada yang dah calculate daripada first kita kira tadi. Okey, jadi sangat-sangat senang. Okey, dekat sini nama pun tuan-tuan boleh isi Aziz juga. Okey, tarikh projek tuan-tuan boleh klik dia. Okey, dan tuan-tuan tekan sahaja dia akan automatic. Okey, dan tekan sahaja cetak senarai aksesori. Okey, dan tekan cetak projek. Okey, cetakkan berjaya. Okey, sekarang kita dah cetak 2. Okey, iaitu kita dah cetak senarai aksesori perlu dibeli ni, kita dah cetak. Dan kita dah cetak untuk beban aksesori pendawaian. Ini adalah untuk customer. Ingat saya cakap ni, ini adalah untuk customer. Beban aksesori pendawaian adalah untuk customer. Dan senarai aksesori perlu dibeli ni adalah untuk supplier. Okey, untuk seller lah. Okey, yang jual barang elektrik. Okey. Okey, seterusnya tuan-tuan boleh pergi ke bahagian set invoice. Okey, set invoice ni pula okey, tuan-tuan boleh gunakan. Okey, tuan-tuan boleh edit. Okey, macam saya dah ada button. Okey, sorry saya tak saya buat semula. Okey, tuan-tuan boleh letak nama company tuan-tuan dekat sini. Okey. Dan tuan-tuan boleh letak alamat tuan-tuan, contoh dekat sini. Okey. Dan email. Okey, tuan-tuan boleh letak email tuan-tuan dan juga nombor telefon. Okey, nombor telefon saya lah ni. Okey, tuan-tuan boleh contact saya, boleh WhatsApp saya nombor ni. Okey, dan nama customer tadi kita letak Aziz. Okey, setelah dia dah confirmation dengan beban yang dia nak tadi, kita akan keluarkan invoice pula lah. Okey. Jadi dekat sini alamat perniagaan saya letak sama juga. Okey. Saya letak email saya juga. Okey, saya letak nombor telefon fake dululah. Okey. Alright, jadi dekat sini bahagian penerangan tuan-tuan boleh tekan bahagian penerangan ni dan tak bahagian elektrik. Okey, dia akan automatik masuk dan tuan-tuan akan tengok dekat sini dia dah auto calculate soket, double, point lampu dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buat kiraan sendirilah. Okey, bahagian tarikh ni pun boleh letak. Okey.
Dan juga tuan-tuan boleh auto calculate. Okey, contoh yang dekat sini saya letak pendawaian soket double saya ni, saya letaklah contoh harga saya RM150. Okey, dan juga poin lampu saya contohlah 90. Contoh hari ni saya bagi harga tuan-tuan tak sama dengan saya, tak apa. Tuan-tuan boleh edit sendiri. Okey, saya letak point aircon. Okey, untuk point aircon saya letak 120. Contoh. Okey, ni contoh, tuan-tuan jangan follow saya. Tuan-tuan boleh ikut harga tuan-tuan sendiri. Contoh dekat sini untuk DB saya letak 300. Okey, untuk earthing dan DB saya letak 10W. DB 10W saya letaklah 500 contohnya. Okey, dan juga pemasangan lampu saya letak RM20. Okey, pemasangan kipas saya letak RM50. Okey, dan juga saya letak tak ada apalah. Okey. Jadi ini sangat senang. Dan selepas itu tuan-tuan hanya perlu tekan button kira. Pastikan tuan-tuan dah isi semua maklumat. Tekan saja button kira, dia akan auto calculate. Okey, dia akan auto calculate. Dan juga setelah tu tuan-tuan boleh klik dekat bawah invoice ni. Okey, ni sebenarnya tak ada gambar. Okey, sepatutnya ada gambar. Okey, sepatutnya ada gambar. Tuan-tuan hanya klik sahaja dekat sini dan tuan-tuan boleh masukkan tuan-tuan punya gambar. Okey, gambar logo company tuan-tuan. Okey, sorry. Okey, betul ni. Okey, masukkan sahaja. Okey, dan set latar belakang. Set latar belakang ni adalah background. Okey, background tuan-tuan boleh letak apa sahaja yang tuan-tuan nak letak. Okey, contoh dekat sini saya download dekat Google saja. Dekat Google saya punya tema. Okey, saya letak gambar ni. Okey, ni ada tema saya punya invoice. Okey, seterusnya saya boleh set garisan. Okey, set garisan ni tuan-tuan boleh pilih juga tuan-tuan nak gambar apa. Contoh saya letak warna hijau ni. Okey, saya akan jadi warna hijau. Ni adalah base tema saya. Dan warna tag ni tuan-tuan boleh ubah. Contohnya kalau background tuan-tuan sekarang ni warna gelap, tuan-tuan boleh tukar kepada warna putih. Okey, tapi sebab background saya warna putih, saya tukar warna hitam lah. Okey, saya gunakan still warna hitam. Selepas tu seterusnya tuan-tuan simpan data. Okey. Okey, simpan data. Jadi simpan data supaya tuan-tuan nanti boleh tengok semula tuan-tuan punya harga. Okey, ini penting lah supaya tuan-tuan tak hilang tuan-tuan punya data. Okey, seterusnya tuan-tuan boleh tekan cetak invoice dan selesai. Okey. Jadi seterusnya sekarang ni saya nak tunjuk tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak create shortcut untuk tuan-tuan nak tengok segala data lah, maksudnya daripada invoice, tuan-tuan punya beban aksesori, okey, dan juga aksesori pendawaian tadi lah. Okey. Jadi untuk langkah pertama tuan-tuan hanya perlu keluar sahaja. Okey, keluar sahaja dan tuan-tuan pergi dekat bahagian aplikasi tambahan yang ada logo klik ni lah. Okey, dan tuan-tuan pergi dekat bahagian ES Explorer ni, tuan-tuan tekan download app. Okey, tuan-tuan tekan download app dan tekan request. Okey, jadi tekan request. Jadi kalau tuan-tuan dah buat dan tuan-tuan dah install, okey, dah install. Okey, sekarang ni tuan-tuan perlu buka sahaja dekat file explorer ni. Okey, saya nak tunjukkan, jadi saya kena remove dulu. Okey, jadinya saya tunjuk dekat tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan dah download, tuan-tuan hanya perlu pergi dekat bahagian external dia. Okey, tuan-tuan perlu pergi dekat premium education. Jadi dekat sini tuan-tuan ada keluar aksesori pendawaian dan juga senarai aksesori dan juga invoice lah. Okey, tiga penting ni. Okey, tiga penting ni. Jadi sekarang ni apa yang tuan-tuan perlu buat, tuan-tuan hanya perlu klik saja lama sikit kat sini dan juga tuan-tuan tekan more. Okey, tuan-tuan add to desktop. Okey, add to desktop. Jadi add automatic. Okey, jadi dekat sini tuan-tuan akan dapat macam gini. Jadi tuan-tuan boleh letak ke tepi. Okey. Okey. Jadi dekat sini. Jadi bila tuan-tuan dah kira automatic tadi, okey, bila contoh dekat sini, contoh tuan-tuan dah selesai ada template. Okey, ni template tadi. Okey, template tadi. Okey, saya tunjuk semula. Okey, dia akan keluar balik semula. Okey, ni hantaran tepi ni nombor 1, invoice nombor 1 saya create tadi. Okey, jadi bila dah keluar macam gini, senang sangat. Jadi tuan-tuan dah create semua, tuan-tuan boleh pergi semula dekat sini dan dia akan automatic terus pergi ke senarai aksesori. Okey, contoh senarai aksesori tadi nama Aziz tadi. Okey, ini adalah senarai aksesori yang tuan-tuan boleh forward dekat supplier. Okey, dan juga untuk invoice nama Aziz tadi ini yang kita buat. Okey, tuan-tuan boleh forward dekat customer. Okey, dan juga tuan-tuan boleh untuk aksesori pendawaian juga tuan-tuan boleh forward ke
customer. Jadi sangat senang. Semoga video tutorial penuh ni dapat membantu tuan-tuan untuk buat bukan untuk membuat tapi untuk menggunakan kita punya software dengan mudah. Okey. Jadi jika tuan-tuan tak faham juga ataupun ada soalan, tuan-tuan boleh WhatsApp saya dan tanya pada saya lah. Okey. Jadi itu sahaja untuk video tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan semoga tuan-tuan berjaya dalam bisnes tuan-tuan.